Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah rendah Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar tentang geografi. Cikgu Fitri, dalam kehidupan kita, setiap perkara pasti ada perkara yang positif dan ada juga perkara yang negatif. Jadi Ifan rasa alat komunikasi ni ataupun alat telekomunikasi ni juga ada kedua-dua perkara itu. Betul tak cikgu? Ada. Tapi kita dalam kehidupan kita kena banyakkan yang positif. Saya setuju. Okey, banyakkan yang positif, yang negatif kita tak boleh nak elak. Tapi kita kurangkan. Kurangkan. Kita teruskan lagi dengan kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, pembangunan negara kita menuju sebuah negara maju. Okey, bagaimanakah telekomunikasi ini memberi kesan kepada pembangunan negara kita ke arah negara maju. Okey, kita tengok. Okey, pembangunan telekomunikasi yang berkembang pesat dan menjadi salah satu daripada keperluan kehidupan manusia telah membawa kepada pelbagai kesan positif dan kesan negatif. Seperti mana yang Ifan sebut tadi lah, ada baik dan ada buruk. Kita lebihkan yang baik, yang buruk tu kita kurangkan. Okey. Tengok kesan positif telekomunikasi, yang pertama adalah e-perbankan. Okey, apakah yang e-perbankan ni? Adalah urusan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Betul, cikgu. Okey, kita bawa ada peralatan yang sesuai, kita gunakan, kita boleh berada di mana-mana kerana capaian internet negara kita ni semakin lama semakin baik. Kita boleh berada di mana-mana untuk menjalankan e-perbankan. Betul, saya setuju sebab sekarang ni kita boleh lihat cikgu, tak semua orang perlu beratur di bank dah. Kalau tak dulu beratur panjang ni. Tapi sekarang disebabkan adanya alat telekomunikasi, kita tak perlu lagi beratur di bank. Tahulah kesan yang paling efektif lah, kesan yang paling mendalam kepada masyarakat Malaysia bila tak perlu beratur yang panjang-panjang ni, kita lebih bahagia sebenarnya. Betul, cikgu. Kita tak stres. Kita tak stres. Okey. Itu adalah e-perbankan. Okey. Seterusnya adalah multimedia interaktif. Apakah yang dikatakan dengan multimedia interaktif? Okey. Memudahkan sistem pembelajaran. Macam kita sekarang ni, slide Didik TV KPM. Didik TV KPM ini adalah salah satu contoh multimedia interaktif. Okey, slide yang saya paparkan, murid-murid di rumah boleh tengok, murid-murid di studio boleh tengok, kita sama-sama belajar, sama-sama menambah ilmu. Okey, yang seterusnya adalah telesidang. Sama juga manfaat untuk murid-murid, bukan sahaja murid-murid, macam-macam lah. Syarikat untuk kita menjalankan perniagaan, kita berbincang, guru sesama guru, ibu bapa dengan guru, saya dengan Ifan, boleh juga dengan telesidang, kita berbincang sesuatu yang bermanfaat. Apakah yang telesidang ini? Interaksi maya. Dua-dua duduk jauh tapi kita boleh tengok muka, boleh dengar suara. Boleh bercakap secara langsung. Boleh bercakap secara langsung, masa nyata dia panggil, masa yang sama. Okey. Yang seterusnya adalah perkhidmatan telekesihatan. Okey. Mungkin kurang digunakan di negara kita, tapi kalau kita perhatikan, mungkin ada orang telefon kita, encik dah makan ubat, mungkin kita membuat perbincangan dengan doktor kita melalui perkhidmatan telekesihatan. Pesakit boleh diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Okey, mungkin kita pakar berada di luar negara, kita boleh bincang, dapatkan nasihat doktor tersebut secara maya, menggunakan telekomunikasi. Okey. Seterusnya adalah kesan positif yang seterusnya, e-kerajaan. Apakah e-kerajaan? Rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. Banyak perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian. Okey, telah dibangunkan oleh agensi-agensi kerajaan untuk memudahkan rakyat. Okey. Yang seterusnya adalah e-dagang. Kita berdagang. Okey, mungkin Ifan pernah jual atau pernah beli dalam talian. Okey, itu dipanggil e-dagang, perkhidmatan dan jual beli dalam talian. Lagi mudah. Lagi mudah kan. Mungkin saya boleh jual mesin taip tu. Boleh jual. Okey, mungkin itu cara. Saya boleh tolong cikgu, jangan risau. Itu contoh kan. Contoh kita menjalankan perkhidmatan e-dagang. Okey. Yang seterusnya adalah peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan yang dijana. Okey, apakah peluang pekerjaan ini? Perkembangan pesat dalam pelbagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Sebagai contoh. Ya. Okey, host. Jadi host. Itu pun satu kesan positif. Ya, kesan positif. Okey, mungkin Fahim atau Khalif berminat untuk berniaga kecil-kecilan dalam talian. Okey, contoh jual beg pun boleh menjalankan. Itulah kesan positif dari telekomunikasi. Okey, yang seterusnya adalah dunia tanpa sempadan. Kita boleh tahu apa-apa yang berlaku di seluruh dunia. Okey, cuma ingat ambil yang positif. Okey, yang positif, maklumat dapat diperolehi dengan mudah
dan cepat melalui internet. Sekejap je sap dah tahu dah. Dah tahu dah. Dah Apa yang berlaku dekat Amerika, apa yang berlaku dekat Britain, semua dah tahu. Semua banyak maklumat yang boleh kita perolehi, dengan adanya telekomunikasi. Itu yang positif. Kita pergi kepada negatif. Negatif tadi, kita boleh nak elak negatif ni. Akan ada juga. Akan ada. Cuma kita, bagaimana kita nak alihkan dia punya jadikan ia sebagai satu mungkin pengajaran. Yes, bagus. Pengajaran mungkin kita boleh jadikan iktibar kepada kita supaya kita dapat elakkan dia. Apa kesan negatif dia? Maklumat berunsur negatif seperti keganasan, hasutan dan kabar angin sukar ditapis. Dapat, cuma kita pandai menilai lah. Murid-murid di rumah dan di studio bersama saya dapat maklumat, nilai dulu maklumat. Kerana kita sebagai seorang manusia, apatah lagi murid-murid yang cemerlang ni dapat menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Betul cikgu, sebab sekarang ni kan mungkin apa yang berlaku di platform media sosial ni banyak fitnah yang berlaku. Jadi so kita kena, sebagai seorang pengguna media sosial, kita pertama sekali kena semak sebelum sebar. Ya, betul. Sabar sebelum sebar dan pastikan kita sharing sebelum sharing. Kita saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Pastikan betul maklumat tu. Kalau tak perlu kongsi. Tak perlu. Pastikan betul. Terdapat yang kedua tadi, isu pencerobohan dan pencuri maklumat dalam sistem pangkalan data secara dalam talian. Ini bahaya juga, mungkin maklumat kita mudah diperolehi. Yang ketiga, terdapat maklumat yang tersebar di laman sejawang yang tidak tepat. Seperti mana yang Ifan maklumkan tadi. Kita terus kepada pengukuhan. Kita nak kukuh lah. Cuma kita nak imbas balik sedikit apa yang telah kita pelajari tadi, murid-murid di rumah dan di studio. Kita belajar tentang kesan positif dan kesan negatif. Mana yang lebih banyak tadi yang kita belajar? Positif. Yang positif. Semestinya kita kena lebihkan yang positif supaya positif itu dapat kita ambil dan kita jadi insan yang berguna kepada masyarakat. Kita nak tanyalah. Antara kesan telekomunikasi berikut, manakah yang paling penting kepada seorang murid seperti anda? Kita nak uji adik Fahim dengan adik Khalif. Dia dua orang je. Dua orang je betul? Tak ada orang lain nak jawab. Memang berdua je. Kita nak sebut siapa lah. Siapa nak angkat tangan? Cuba angkat tangan siapa nak jawab. Siapa nak jawab? Khalif dulu. Khalif dulu. Silakan Khalif. Baca soalan penuh, baca jawapan penuh dan baru pilih jawapannya. Silakan. Antara kesan telekomunikasi berikut, manakah yang paling penting kepada seorang murid seperti anda? C. Telesidang. Telesidang ni apa? Apa yang Khalif faham tentang telesidang? Telesidang tu macam kita kita tengah buat belajar sekarang. Yang belajar online lah. Betul lah tu. Kadang-kadang berdebar. Dia tahu jawapan tapi tak keluar lah. Seperti mana yang kita jalankan sekarang. Tak tahu lagi betul ke tidak. Kita dengar jawapan adik Fahim dulu. Silakan Fahim jawapan anda. Fahim bacakan soalan dulu. Baca soalan, baca pilihan jawapan, baru pilih jawapan yang tepat. Antara kesan telekomunikasi berikut, yang manakah paling penting kepada seorang murid seperti anda? A. E-dagang, B. E-kerajaan, C. Telesidang, D. Teleperubatan. C. Telesidang. Telesidang juga kita tengok jawapan dia. A. E-dagang. E-dagang ni berniaga dalam talian. Berniaga dalam tak sesuai untuk murid. Tak sesuai untuk murid. Belum lagi. Kita nak buanglah dulu kan. E-kerajaan. E-kerajaan ni perkhidmatan melibatkan kebanyakan orang dewasa. Betul, macam cikgu. Macam saya kan. Telesidang macam Khalif sebut tadi. Tengah belajar sekarang. Belajar sekarang. Teleperubatan mendapat khidmat dan bantuan perubatan melalui sidang video ataupun cara maya. Tengok tadi. Kunci dia kesan telekomunikasi penting. Kepada siapa? Pada murid. Jawapan dia telesidang. Betul. Kedua-duanya dapat. Saya nak bagi kat Ifan, berapa Ifan nak bagi bintang kat dua orang? Kalau ikut saya rasa nak bagi 2. Cikgu macam mana? 2. Saya setuju. Cikgu setuju dengan saya? 2 bintang setiap seorang. Okey, terima kasih cikgu. Baik, sementara Ifan nak tulis bintang dekat sini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang kesan positif dan negatif untuk alat telekomunikasi. Kesan positif dan negatif, apa sahaja secara dekat sebagai seorang murid, dapatkan kesan yang kesan yang positif kepada diri anda. Contoh kesan positif kepada diri anda sebagai seorang murid, gunakan
telesidang sesama rakan-rakan sekolah untuk berbincang. Kan kita ada study group. Ada study group, tak perlu dah berjumpa muka, kita boleh buat secara dalam talian. Itu yang positif. Yang negatif kita kena elakkan, jangan sebarkan maklumat yang tidak sahih, apatah lagi berkaitan dengan rakan-rakan sekolah kita. Kadang-kadang kita tak tahu maklumat itu betul atau tidak, so kita jangan sebarkan maklumat rakan-rakan yang buruk tentang rakan-rakan dalam media sosial. Tidak pasti, jangan kongsi. Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Baik, apa kata sekarang kita berhenti minum dulu, boleh Cikgu? Boleh. Teruskan bersama kami untuk Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM